Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Soalan berkaitan dengan pesakit ataupun doa kepada pesakit yang sedang sakit. Makan tahun ditulis dalam soalan ni. Kadang-kadang isteri atau anak-anak mendapat tekanan dari orang luar yang suruh, maaf bahasa kasar, disebut di sini, mendoakan kematian pesakit dan bagi cadangan, contohnya minta orang masjid baca Yasin 40 orang atau kita sendiri disuruh baca Yasin 40. Kalau kita tak buat, kita dikatakan tidak kesian kepada pesakit yang sedang menderita depan mata kita. Komen saya tentang soalan seperti ini, kalau betul perkara itu berlaku. Pertama, kenapa kita terpedaya ataupun kita ambil kira sangat percakapan-percakapan orang-orang yang jahil seperti yang disebut di dalam soalan. Kenapa kita terlampau ambil kira sangat ataupun ambil perhatian sangat terhadap perkataan-perkataan masyarakat yang sebahagian yang orang yang bercakap seperti ini menunjukkan kejahilan mereka dan tak tahunya mereka tentang perkara-perkara agama. Demikian juga tidak ada kenapa disuruh baca Yasin untuk minta seseorang itu mati. Perbuatan ini saya bimbang termasuk di dalam perkara-perkara yang dosa besar. Bahkan kita bimbang boleh membawa kepada kekufuran seseorang. Apabila ia memaksudkan membaca Yasin itu untuk mematikan orang, bagaimana Yasin yang merupakan salah satu surah di dalam Al-Quran diturunkan membawa rahmat, membawa keamanan, membawa kebaikan kepada manusia, tiba-tiba ada sebahagian masyarakat Melayu yang beranggapan baca Yasin untuk bagi orang buncit perut mereka, baca Yasin untuk mematikan orang. Perkara ini sama sekali bersalahan, menyalahi prinsip asas yang tujuan diturunkan ayat Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran diturunkan ayat-ayat Al-Quran itu penuh dengan keberkatan untuk diperhati dan dihayati ayat-ayatnya. Bagaimana tiba-tiba dalam masyarakat Melayu yang bahasa Arab sepatah pun mereka tidak faham, mereka beranggapan surah Yasin baca 40 kali boleh mematikan orang, surah Yasin baca 40 kali boleh membuncitkan perut orang dan sebagainya. Saya bimbang orang-orang yang memahami perkara ini boleh membawa kepada kufur kerana mereka seperti mentahmah Al-Quran dan seperti mereka ada, walaupun mereka tidak berkata, namun kita boleh faham seperti ada dalam kefahaman mereka Al-Quran itu boleh memati dan membawa keburukan kepada seorang. Saya bimbang perkara ini boleh membawa kepada kekufuran. Saya tidak kafirkan mereka, tetapi saya kata bimbang jika i'tiqad mereka terkandung dalam i'tiqad mereka itu penghinaan kepada Al-Quran, maka sudah tentu perkara itu boleh menyebabkan seseorang itu kufur. Maka kalau demikian keadaannya, jelas membuktikan orang-orang yang mengganggu urusan keluarga kita adalah orang-orang yang terlampau jahil. Apatah lagi untuk kita mengambil kira percakapan-percakapan masyarakat, individu-individu masyarakat yang seperti itu. Sepatutnya percakapan mereka itu dibuang begitu sahaja, bahkan tak layak untuk dibuang ke tempat yang mulia, bahkan dibuang ke tempat najis saja perkataan mereka itu, disebabkan tiada nilai dan kotor lagi hina perkataan-perkataan orang yang seperti itu disebabkan kejahilan mereka. Kerana itu saya nasihatkan jangan terpedaya dengan percakapan individu, sebahagian individu masyarakat yang ternyata mereka itu tidak tahu apa langsung dalam persoalan agama. Kemudian di bawah ni ditulis soalan bagaimana membetulkan salah faham di kalangan masyarakat supaya mereka tidak tambah lagi stres kepada keluarga yang sedang menjaga pesakit kronik. Tanggungjawab membetulkan kefahaman masyarakat ini siapa yang perlu buat? Jazakallah khair Ustaz. Betul puan yang bertanya. Memangnya betul antara usaha yang ataupun antara perkara yang perlu kita lakukan ataupun antara perkara yang perlu kita usahakan ialah memikirkan bagaimana cara untuk memperbetulkan kefahaman masyarakat supaya tidak tersebar lagi kejahilan-kejahilan seperti yang puan tanyakan tersebut, dan semoga orang-orang yang tidak mengetahui perkara agama ni supaya dia diam diri, jangan dia bercakap berdasarkan yang menjelaskan lagi atau membuktikan lagi kejahilan dia. Perkara itu sama-sama kita lakukan secara yang perlahan, secara lunak, secara berlemah lembut, iaitu dengan memberi penjelasan kepada orang-orang terbabit. Wallahu a'lam.